Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton dan pendengar yang saya muliakan, marilah sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas peluang yang diberikan. Dapat kita bersama-sama menghadiri majlis ilmu di alam maya ini. Terima kasih diucapkan kepada hadirin sekalian kerana sudi menonton atau mendengar siri program Pergas Wasatiyah online bersama kami. Sebelum saya mulakan, ingin saya perkenalkan diri saya Umi Salamah Samad sebagai hos anda dalam sesi Pergas Wasatiyah online kali ini. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ingin saya kongsikan sekali lagi tentang program ini. Ia merupakan salah sebuah program dakwah yang memberi ruang perbincangan ilmiah dan perkongsian pengalaman bersama para asatiza undangan mengenai hal ehwal semasa. Pergas mengambil kesempatan ini dengan menggunakan wadah media sosial seperti Facebook, online radio, Spotify dan sebagainya bagi menyampaikan mesej utama dalam menonjolkan dan memupuk nilai-nilai yang terdapat dalam kesederhanaan dalam Islam di dalam masyarakat Islam tempatan. Oleh itu, anda juga boleh mendengar episod ini dan seterusnya melalui Spotify ya. Terima kasih kerana mengikuti kami dalam episod keempat siri ini. Kami berharap episod-episod yang lepas dan seterusnya dapat anda ikuti sama-sama insya-Allah. InsyaAllah. Penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pada episod yang keempat ini, kami mengundang seorang lagi ustazah yang sangat meluas penglibatannya dalam bidang dakwah di Singapura. Ustazah Kalsum Isa merupakan salah satu ahli jawatan kuasa Pergas. Beliau juga menyampaikan ceramah agama di masjid-masjid merata Singapura. Beliau merupakan graduan Fakulti Usuluddin dari Universiti Al-Azhar Kahira. Beliau juga telah menyelesaikan pengajian masters dalam bidang Interdisciplinary Islamic Studies dari Universiti Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Masya Allah Ustazah. Selain dari itu, Ustazah Kalsum juga memiliki diploma dalam bidang kaunseling psikologi serta merupakan ahli jawatan kuasa bagi asatiza masa depan Committee of Future Asatiza atau KOFA. Tanpa membuang masa lagi, ingin saya mengundang Ustazah Kalsum ke layar skrin anda sekalian. Ahlan wa sahlan Ustazah. Apa khabar Ustazah? Khabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cukup sedap dengar bahasa baku yang dilontarkan. Tak tahu saya boleh bahasa baku tak saya cuba Okay. Alright. Terima kasih ya Ustazah atas kesudian Ustazah untuk bersama kami dalam siri program Pergas Wasatiyah online kali ini. Walaupun kita berada di tempat yang berbeza, namun dengan kemudahan teknologi masih dapat kita bersua muka serta meraih manfaat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul. Ustazah, saya juga dapat maklum yang Ustazah merupakan ahli jawatan kuasa RRG juga dan Registrar Muslim Converts. Registrar of Muslim Converts. Masya Allah Ustazah. Banyak sekali jawatan ataupun tanggungjawab yang Ustazah pegang dalam membimbing masyarakat Islam khususnya di Singapura ini ya. Itu satu penghormatan yang sangat-sangat saya hargailah. Mudah-mudahan anda juga satu masa nanti beramai di kalangan yang muda-mudi insya-Allah akan mengambil alih tempat-tempat kita kan. Jadi ini satu misalnya motivasi lah bagi semua untuk berbakti pada masyarakat insya-Allah. 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 Tanpa membuang masa ya Ustazah, kali ini kita akan kongsikan tentang topik yang pada saya cukup menarik dan sangat bersesuaian dengan konteks kita yang hidup dalam negara yang orang kata tu multicultural, multi-religious society. Dan memang Ustazah lah orangnya
yang saya rasa layak untuk kongsi pengalaman serta nasihat Ustazah. Kita ni hidup dalam suasana kepelbagaian, tak kira bangsa maupun agama. Namun saya rasa harus ada garis pandu supaya dapat memastikan suasana yang sentiasa aman serta harmoni, kan? Betul tak Ustazah? Dalam siri Pergas Wasatiyah Online kali ini, kita akan mengupas lebih lanjut lagi tentang topik kita pada minggu ini, iaitu sebab perlunya sifat inklusi. Jadi, Ustazah, soalan pertama saya buat Ustazah. Perkataan eksklusif dan inklusif ni, pada zahirnya kita nampak mudah ya, tapi macam mana kita nak memahami dengan lebih jelas kedua-dua perkataan ini dan apakah kaitan kedua-dua perkataan ini dengan Islam? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan apa yang kita bincang ni dapat difahami oleh semua. Jadi saya cuba untuk menerangkan dengan lebih mudah lah. Eksklusif ni kalau orang-orang yang faham tentang bahasa Inggeris tu mungkin dia faham lah eksklusif kan. Cuma dia maknanya dia terlalu terpisah dari yang lain, terlalu khusus, terlalu macam misalnya kalau kita beli satu barang kan, orang sebut ni eksklusif, maknanya dia unggul, satu je. Dia tersendiri. Orang sebut macam itu eksklusif. Barang-barang eksklusif, begitu. Jadi dia tersendiri. Dalam Google pula disebutkan, awak boleh cek lah semua orang nanti. Kita penonton ni ada yang misalnya orang lama kan, murid-murid saya ada yang orang-orang lama ni, mungkin diorang pun nak kena faham lah. Eksklusif ni misalnya maksud dia terpisah dari yang lain. Ataupun khusus, ataupun tidak termasuk dalam, kalau kita sebut orang tu eksklusif maknanya dia tak gaul dengan golongan yang lain. Tersendiri, maksud dia macam itu. Kalau inklusif pula, dia misalnya lebih banyak misalnya ke arah bersama dengan orang-orang lain. Dia dalam bahasa Inggeris namanya inklusif tu bermakna termasuk di dalamnya. Kalau kita nak Google dekat dari sudut bahasa lah kan, dia maknanya bersama-sama dalam era ataupun bersama-sama dengan komuniti dia, bercampur, gaul, begitu. Dan juga misalnya kita boleh cakap juga kita menempatkan diri kita dalam cara pandangan orang lain, kelompok lain, melihat dunia dengan kacamata yang sama macam orang lain. Dan juga kita boleh sebut juga dengan kata lain berusaha menggunakan sudut pandang orang lain ataupun kelompok orang lain dalam memahami masalah. Maknanya kita tak tersendirilah. Kita kaji, lepas tu kita misalnya kita boleh buat perbandingan, boleh tak kita bersependapat dengan masyarakat lain, golongan lain, bangsa lain, negara lain misalnya dalam sesuatu masalah tu. Jadi kita maknanya aktif lah dalam pembangunan, dalam beragama. Misalnya dalam masyarakat kita Singapura kan, bercampur kan antara misalnya Melayu, Hindu, orang Cina, bangsa-bangsa lain, others kan. Jadi kita bercampur gaul. Tapi misalnya kita bukan bermakna terlalu sangat longgar sampai kan kita boleh misalnya masuk kandang, kata orang masuk kandang kambing mengambil sama. Misalnya itu kan. Bermakna kita tetap perlu ada jati diri. Tetap perlu ada benda yang kita boleh buat, benda yang kita tak boleh buat. Itu perlu kita letakkan dalam dirilah. Macam kalau ada baca artikel sebelum ni pernah keluar, misalnya dalam tahun tak salah saya 2007, saya dengan beberapa asatiza kita bincang tentang inklusif dengan eksklusif. Pendapat saya adalah walaupun kebanyakan kita sukalah masyarakat kita menjadi masyarakat inklusif, maknanya bersama-sama dalam era pembangunan kan, keagamaan, bersama-sama dengan bangsa-bangsa lain dalam memajukan, memakmurkan negara, dalam kita bersosial. Tapi
sifat eksklusif ni adalah satu sifat yang saya nampak ada dalam ciri setiap manusia. Jadi kita tu tak bolehlah menolak terus sikap eksklusif ni, tapi kita perlu ada batasan. Bagaimana kita nak kontrol? Pada pendapat saya, sesuatu sifat yang telah Tuhan berikan pada kita, kita perlu raikan, tapi kita perlu ada batasan. Macam marah kan? Marah tu misalnya kita cakap marah tak bagus kan marah-marah ni. Tapi ada kalanya perlu marah pada tempatnya kan. Misalnya Nabi pun ada marah, tak marah lah, tapi dia punya marah tu dapat dikawal. Marah, tapi bermakna kalau sesuatu benda berlaku yang salah, dia marah jugalah. Tapi dia punya marah dengan mendidik. Itu yang kita nak lah. Bukan kita marah seperti dirasuk ke, macam dirasuk syaitan begitu kita punya marah kan, tanpa ada batasan. Jadi sifat-sifat yang ada pada diri kita Tuhan berikan, kita kena raikan, kita tak boleh buang. Tapi bagaimana kita nak taruh boundaries lah, kita nak taruh sekatan ataupun dia ada limit. Misalnya macam itu kan, bagaimana kita nak letak tu yang sangat-sangat penting lah dalam hidup kita. Dan saya rasa sampai situlah saya jawab soalan tu, agaknya panjang juga tu. Betul tak Cukup complete lah kata orang tu. Makna eksklusif dan inklusif ni. Mudah-mudahan dapat dipahami Jadi dapat saya rumuskan yang sifat eksklusif ni memang ada dalam diri semua orang ni. Tapi bagaimana kita embrace ataupun kita meraihkan sifat tersebut, dan itu begitu juga sifat inklusif. Ia adalah sesuatu yang kita memang harus raihkan kepelbagaian, tapi bukan bermakna kita terlalu sangat longgar. Kita tetap harus ada jati diri juga. Betul Ustazah? Betul. Saya agree, betul. Awak agree jadi, tak? Saya pula tanya awak. Awak agree tak begitu agaknya? Kita dengan stand sangat kita macam awak agree tak agaknya? Kalau misalnya kita kata bahawa sifat-sifat ni kita perlu kawal lah. Kita tak boleh buang pasal dia satu, dalam diri kita mesti nak ada eksklusif juga untuk kita bergerak, bekerja jadi yang terbaik kan, betul tak itulah. Saya rasa saya setujulah dengan apa yang dikongsikan Ustazah. Dia sangat bersesuaian dengan ajaran baginda SAW, iaitu khairul umuri awsatuha kan. Yang sebaik-baik perkara tu yang moderate kan, yang di tengah-tengah. Jadi ada kalanya kita perlu stick to kita punya jati diri. Tapi ada kalanya juga kita perlu put ourselves in the shoes of others juga. Kena untuk memahami dahulu apa yang mereka fikirkan, apa yang mereka rasakan. Jadi memang baginda SAW merupakan contoh serta tauladan yang terbaik kan untuk kita ikuti. Jadi boleh Ustazah kongsikan kepada kita semua apakah sunnah Nabi dalam bersifat eksklusif dan inklusif? Okey. Misalnya kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, kita sebut tentang adaptasi kepada kepelbagaian manusia. Jadi kita boleh beritahu penonton misalnya boleh tengok dalam surah Rum ayat 22. Di situ disebutkan wa min ayatihi auzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Sadaqallahul azim. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan-berlainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Bila kita tengok ayat tu kan, jelas sekali. Tak perlu penerangan lain.
Maknanya Allah, di antara tanda kekuasaan Allah, dia ciptakan langit dan bumi, dan juga kita ni dalam berlainan bahasa, berlainan warna kulit. Disebabkan itu bila Islam datang, dia menolak perbezaan bila orang melihat seseorang tu dari segi warna kulit yang berbeza, diskriminasi, semua tak ada. Kan kita meraihkan, dan ramai mereka di kalangan orang-orang yang susah, miskin ni masuk Islam. Kenapa? Dia kata dia merasakan bahawa Islam ni meraihkan kepelbagaian. Jadi kalau Uhti kan, Uhti tengok kalau kita cakap pasal inklusif, eksklusif, dia akan keluar macam-macam sifat yang akan keluar. Iaitu meraihkan kepelbagaian, menolak diskriminasi kepada manusia lain, betul tak bisa ayat ni menolak diskriminasi. Semua sama di mata Allah SWT, disebabkan Allah yang cipta kita kan. Kita mesti raihkan kepelbagaian. Tapi dalam masa yang sama, kita akan nampak satu garis pandu yang Nabi sebutkan kepada kita, yang saya sukalah kalau semua dapat faham, iaitu seperti Rasulullah sebutkan, la takunu imma'ah, takuluna in ahsanan nasu ahsanna wa in zalamu zalamna walakin wattinu anfusakum in ahsanan nasu antuhsinu wa in asa'u fala tazlimu. Ini jadi garis pandu. Kan kita tadi dah tahu kepelbagaian, Allah ciptakan kita kepelbagaian, kita berbeza bahasa, berbeza warna kulit. Nak letakkan kalau berbeza bahasa, kita kena saling kenal mengenal bahasa dia. Pasal Allah jadikan kita berbeza-beza, berkabilah-kabilah untuk saling mengenal kan. Pasal bila dia cakap bahasa tu, cakap bahasa Korea, orang pun Singapura pun banyak suka juga nak cakap bahasa Korea, bahasa Jepun, kan? Bahasa France semua orang suka. Pasal tengok sedap bahasa tu, bahasa Al-Quran terutama juga bahasa Arab kan. Kemudian alwanikum, Allah sebut alwanikum je, berbeza kulit, kita macam-macam warna kulit kita ada, kan? Tapi ada garis pandu kata Nabi, iaitu apa? Janganlah kamu bersikap ikut-ikutan. Mereka berkata, jika mereka berbuat baik, kami akan berbuat baik. Dan jika mereka berbuat jahat, maka kami juga akan berbuat jahat. Itu ikut-ikutan lah. Bermakna setiap manusia tu, Allah dalam hadis Nabi pun disebut, kalau nak tanya sesuatu fatwa, tanya pada hati kan? Tanya, tak payah tanya orang lain, tanya pada hati. Maknanya manusia apapun, dalam keadaan apapun, dia dapat menilai mana baik, mana tidak. Kan? Lepas tu agama datang untuk memperbaiki lagi. Ada garis pandu, ada yang ini kita boleh makan, kita tak boleh makan. Kan? Lepas tu misalnya dalam Quran dia cakap arak tu ada kebaikan, ada keburukan, tapi keburukan lebih daripada kebaikan kan? Itu pasal orang bekerja nak minum. Orang nak minum kerana apa? Nak hilangkan stres dan sebagainya. Tapi kata Allah, ada lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Menghargai sesuatu tu yang manusia suka untuk consume, manusia suka untuk ambil, tapi Allah terangkan, tak bagus sebenarnya, kemudaratan dia lebih banyak. Macam itu kan. Maknanya Islam tu meraihkan sesuatu yang manusia lain anggap baik, tapi ada garis pandu. Ini kau boleh makan, ini tak boleh makan. Kan dia datang dengan garis pandu. Jadi Nabi bilang, tanya pada diri kamu, di dalam hati kamu, kalau kamu nak tanya fatwa apa, pandangan, kau sendiri tahu sebenarnya mana baik, mana tidak. Kan? So, kata Nabi, jangan ikut-ikut kalau orang cakap ni baik, awak pun cakap baik. Kalau orang cakap ni tak baik, awak pun cakap tak baik. Okay? Kalau mereka berbuat baik, kita pun buat baik. Kalau mereka berbuat jahat, kita pun ikut buat jahat. Tak mahu macam itu, kata Nabi. Akan tetapi, teguhkanlah tekad kalian. Jika semua manusia berbuat baik, maka berbuat baiklah. Dan jika mereka berbuat jahat, janganlah kamu menzalimi. Mana tak mau ikutlah kalau dia buat jahat. Itu garis pandu dia. Very simple dan senang kan. Dalam apa keadaan hidup kita, kita nampak walaupun non-Muslim buat ke apa, dia buat benda baik, kita akui. Kita mesti tu dia bantu orang kan, dia pergi sana pergi sini memberi bantuan, dia cakap baik-baik dengan kita, dia ajar kita, misalnya cikgu kita bukan Islam tapi ajar kita misalnya kaunseling ke apa, begini panduan psikologi dia ajar kita, hargailah ilmu kan walaupun dia bukan orang Islam.
Jadi dia benda baik kita akui, benda yang tidak baik tetap kita kena stop. Itu garis panduan lah yang boleh kita lakukan. Dalam Islam banyak, saya boleh kasih dalam dekat sini ada banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan kepelbagaian manusia yang perlu kita raikan. Kita kena go to the ground sama-sama dengan public. Tak boleh isolate diri kita, tak boleh menyendiri diri kita. Kerana Nabi pun disuruh apa? Sampai dakwah kan. Dia adalah pesuruh Allah. Maknanya Allah suruh dia sebarkan assalam, at'aimu ta'am, macam itu. Maknanya pergi ground. Kan? Sampai ke akhir tu saya tengok ada satu hadis di dalam kitab Riyadhus Salihin, ada pelayan Nabi tu seorang yang bukan Islam. Bila dia nak meninggal tu, Nabi ziarah, Nabi cakap dengan dia baik-baik, kemudian Nabi bilang, nak masuk Islam tak? Dia bilang, kan Nabi sebut dengan dia baik-baik. Nak masuk Islam tak? Tak ada marah-marah. Maknanya selama ni jadi pelayan Nabi, Nabi tak ganggu dia pun kan. Tapi Nabi sebenarnya nak masuk Islam tak? Kemudian dia tengok bapak dia. Kali bapak dia bilang, ikutlah ajakan Nabi ni, Abul Qasim, ikutlah. Kemudian budak tu pun masuk Islam. Jadi begitu muamalah, kita menghormati agama orang lain, kita membawa dia ke dalam agama dengan begitu baik, kan? Bukan misalnya kita menghina agama orang lain, kita tidak pun disuruh berbuat demikian. Itu kepelbagaian dalam agama, menunjukkan bahawa Islam ni mesti ada sifat bersama dengan publik, sama dengan masyarakat. Tapi yang tadi kita cakap ada boundaries kan, ada sekatan, ada panduan, mana boleh, mana tak boleh. Selagi mana dia tidak termasuk dalam agama, maka silakanlah nak bersama-sama dengan masyarakat yang lain. Saya rasa sampai situ saya boleh jawab soalannya. Okey? Boleh ya? Ustazah. Banyak lagi sebenarnya nak cakap ni. Masya Allah, perkongsian yang sangat padat daripada nampaklah terserlah lah pengalaman Ustazah ya, dalam apa yang Ustazah kongsikan. Saya doakan awak suatu masa nanti insya-Allah kaji ilmu, banyakkan pengalaman, banyakkan membaca insya-Allah. Banyakkan turun ground. Mesti pengalaman ni macam Ustaz Hazbi selalu cakap kan, pengalaman tak ada dalam buku, betul tak? Pengalaman tak ada buku. Macam mana awak nak dapat pengalaman ni, awak kena go to the ground. Awak mesti jumpa public, awak kena bersama-sama dengan mereka. Awak tak boleh isolate yourself, awak tak boleh. Pengalaman tu tak akan datang punya. Okay? Dan kita mesti hargai semua manusia lain. Tak kira bangsa dan agama. Itu very important. Pasal kita nak sampaikan dakwah, macam mana? Kita nak sampaikan dakwah macam mana kalau kita tak go to the ground kan? Kita tak sampaikan akhlak yang baik, macam mana orang nak tengok Islam tu adalah agama yang baik? Kan, betul tak? Saya harapkan uhti kita ni insya-Allah dan semua yang mendengar, termasuk staf pegas semua yang muda-muda ni, insya-Allah mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu, pengalaman, go to the ground, go to the public, you mix around, insya-Allah you gain more. Saya suka sekali apa yang Ustazah petik daripada hadis-hadis Rasulullah SAW dan ayat Quran, iaitu dalam antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT adalah kepelbagaian manusia itu sendiri, dari segi kepelbagaian warna, kepelbagaian bahasa. Lepas tu ada lagi guideline, iaitu jangan bersifat ikut-ikutan. Tapi walaupun kita tak boleh bersifat ikut-ikutan, kita still kena acknowledge the kind action, tak kira daripada jenis apa-apa orang pun, tak kira rupa, tak kira warna. Sangat orang kata tu syumul lah, apa yang diajarkan oleh baginda SAW serta Al-Quran itu sendiri. Alhamdulillah, sekarang kita sudah faham sedikit
sebanyak tentang eksklusif, tentang inklusif. Jadi boleh tak kalau Ustazah berikan sedikit lagi pencerahan tentang contoh-contoh yang ada di dalam negara yang berkaitan dengan tajuk kita. Bagaimana sifat inklusif serta eksklusif tu ditangani dalam konteks negara kita ni? Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, misalnya kita tu tadi kan kita sebut go to the ground kan. Lagi satu misalnya kita cakap tadi pasal jati diri kita. Saya merasakan bahawa setiap agama dia ada eksklusif dia. Dia ada tersendiri. Jangan kita pasal kita tak go to the public kadang-kadang kita tak go to the public kadang-kadang kita tak rasa bahawa mereka tu ada keunikan mereka masing-masing. Itu eksklusif dia. Keunikan. Kalau kita tak ada keunikan masing-masing, kita tak go higher. Singapura termasuk negara yang ke arah eksklusif selalunya. Misalnya kita tengok kita punya airport kan, antarabangsa mengenali dia. Kalau dia tak ada sifat eksklusif, dia tak akan pergi jauh. Sifat itu yang akan mendatangkan motivasi dalam diri kita untuk jadi yang terbaik. Seperti kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas kan, Allah beritahu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Tapi ada perkara yang kat situ yang kita perlu ambil tahu. Misalnya sebut kat sini kamu adalah umat yang terbaik ya, yang diciptakan di kalangan manusia, yang dikeluarkan di kalangan manusia. Tapi ada benda yang important kat situ yang kita perlu tahu, iaitu kamu tak akan jadi baik kalau kamu tak buat beberapa perkara, iaitu menyuruh orang kepada makruf, mencegah orang daripada mungkar dan beriman kepada Allah. Itu 3 perkara Allah bilang. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tu'minu billah, iman dalam hati kita, dalam diri kita. Solat, puasa, zakat, haji itu rukun iman, rukun Islam kita pegang. Kemudian kita masuk kepada publik, ta'muruna bil ma'ruf. Even kita tak cakap pasal agama pun, kita bantu dia ke arah kebaikan, kita bagi bantu masyarakat yang susah selama ni. Sekarang banyak orang susah, kena buang kerja, kita go to the ground, kita bantu dia. Tak kira dia orang Islam ke, dia bukan orang Islam. Kan? Kita bantu. Important tu itu yang pergi kepada publik. Yang sekarang kita kena nampakkan bahawa kita tidak memihak hanya kepada bangsa kita, pada agama kita saja, tapi kita secara keseluruhannya. Baru Islam tu nampak cantik. Orang kalau misalnya dia tak masuk Islam pun, tapi kalau nama Islam tu ternoda, dia dah orang yang pertama akan pergi ke depan yang cakap, tidak, my friend bukan macam gini. Kawan aku bukan macam gini. Kawan aku orang baik. Dia tak ada macam gini. Dia baik dengan aku, makan sama-sama dengan aku. Tu kita sebut makan sama-sama kan. Bila kita pergi ke hawker center ke apa kan, nanti kita akan duduk dengan bangsa yang lain. Bagaimana kita berinteraksi? Adakah kita eksklusif duduk satu tempat saja, orang lain tak boleh duduk kursi yang sama? Itu kita nak kena tahu bahawa kita selama ni membesar sama. Kita dekat sekolah duduk. Kalau sekolah pemerintah, kita duduk dengan orang lain. Saya pada awalnya sekolah pemerintah. Jadi kawan bangsa-bangsa lain pun duduk sama-sama. You tengok, itu satu contoh. Misalnya kalau anak-anak kita pergi sekolah yang berlainan agama banyak kat situ, dia akan duduk sama-sama, makan sama-sama. Tapi setiap kita makan kita punya. Kita makan yang halal, dia pun makan apa yang dia nak. Tidak menjadi masalah. Asalkan kita memang tak makan kan. Apa yang haram tu tak makan. Tu'minuna billah kat dalam hati. Tapi kalau dia perlu bantuan, dia perlu apa, nak jaga makanan, nak jaga botol air dia, budak-budak sekolah ni dia kena buat lah. Sampai kita membesar. Bila kita membesar, kita masuk bidang pekerjaan, kita memakmurkan negara, NDP baru-baru ni, semua bangsa dalam Singapura meraihkannya kerana cinta kepada negara. Itu, go to the ground sama-sama, bantu yang susah, yang kena buang kerja, duduk sama-sama. Bila kat hawker center kita makan, dia makan dia punya, kita makan kita punya. Lakum dinukum waliyadin. Tahu tak? Kita tak boleh paksa tak boleh jadikan itu sebagai penghalang untuk kita kenal satu sama lain. Kadang-kadang bila kita nak bangun, bangsa lain, saya pernah mengalaminya, saya nak bangun, nak pergi beli barang, bangsa lain ni dia boleh cakap, never mind, you go, I take care of your food. Tahu tak tu? Take care of your place. Kenapa jadi macam tu? Kan? Maknanya, kita walaupun dia makan lain, kita makan lain,
Tapi kerana apa kita ada senyum, how are you, kan kita ada berbual-berbual macam gitu, senyum muka, manis muka kan, dia pun rasa macam dia pun nak tolong jaga kita punya barang walaupun kita tak suruh. Macam itulah, nampak sifat very important. Jadi satu masa kalau agama Islam tu namanya ternoda, kita cakap tadi, orang-orang ni akan merasakan bahawa no, aku pernah jumpa orang-orang Islam yang baik, budi pekerti, dia tak macam gini. So ini semua adalah memang tak betul punya orang. Jangan rosakkan nama baik agama disebabkan tindakan orang-orang segelintir yang macam ini. Itu yang penting. Nampak tak pasal sebenarnya orang dalam Singapura ni beruntung tau. Dia daripada kecil dia terbina dengan ni. Kita pergi mana-mana kita jumpa macam-macam orang kan. Dan negara-negara semua bila kita pergi, kita senang nak bermuamalah pasal kita dah biasa jumpa macam-macam orang kat Singapura ni. Tak jadi macam tengangah lah bila tengok orang-orang yang kita tengok kan. Macam itulah, beruntung sebenarnya. Raikan kepelbagaian tadi, keberuntungan Tuhan kasih tu, untung raikan, mudah-mudahan Allah kasih lagi rahmat yang banyak kepada kita dan negara kita, insya-Allah. Jadikan negara kita negara contoh, alhamdulillah, insya-Allah. Boleh. Okey? Boleh tu Masya Allah. Padat sekali. Saya suka sekali peringatan yang Ustazah berikan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, iaitu kalian adalah sebaik-baik umat yang diciptakan oleh Allah SWT, iaitu 3 perkara atau 3 sifat yang harus ada dalam khaira ummatin ini. Suruh buat baik, ta'muruna bil ma'ruf, tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran, serta tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun lakum dinukum waliyadin, mereka agama mereka, kita agama kita, tapi ia tak menghalang kita dari buat baik pada orang lain, dan kita semua ada tanggungjawab masing-masing dalam menunjukkan betapa indahnya Islam itulah. Masya Allah, Ustazah. Jadi soalannya seterusnya serta yang terakhir lah ya Ustazah, jikalau Ustazah boleh kongsikan sedikit nasihat atau pesanan untuk para pendengar atau penonton kita dalam bersifat inklusif di dalam masyarakat berbilang kaum, berbilang agama ini. Silakan Ustazah. Saya rasa saya nak sentuh satu ayat daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul azim. Hai manusia, sebenarnya Allah itu kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ini ayat yang kita tak boleh tolak sama sekali, bahawa ayat ni lah ayat yang menyuruh kita supaya kita kena bersama-sama dengan orang lain. Allah memang jadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk kita saling kenal mengenal. Kita tak boleh eksklusif untuk kita kenal diri kita, orang-orang kita saja. Tapi li ta'arafu, hendaklah kamu saling kenal mengenal. Mesti orang Islam tu mesti ada sifat ihsan tadi kan, ihsan, membantu orang, jihad fisabilillah kita adalah untuk mendekatkan manusia kepada mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian membantu dia dalam kehidupan. Kerana bila kita bantu dia dalam kehidupan, dia dapat menjalani hidup dia dengan lebih terhormat, tidak mengorbankan misalnya maruah dan harga diri hanya untuk sesuap nasi. Itu kita kena saling kenal. Masa kalau kita nak kasih bantuan, kita kena kenal juga. Kan di ta'aruf pun kena kenal apa yang dia perlukan, apa yang dia tak perlukan, kat mana dia, kat mana nak cari dia. Jangan sampai orang-orang ini terpaksa meminta sedekah, menjual harga diri dan maruah hanya untuk nak makan. Jadi kerana saya ni background sosial lah, bersosial, kemudian memberi bantuan kepada fakir miskin dan sebagainya.
kita bagi kebanyakan kepada siapa saja yang mahu. Kerana apa? Kita nak supaya mereka itu, bila mereka itu terbela nasibnya, kehidupan akan lebih baik lagi. So kita, macam mana kita nak tahu mereka? Kita nak kena pergi carilah. Jangan sampai fakir miskin cari kita. Kita nak kena cari fakir miskin ni supaya nasib mereka terbela. Kerana Nabi pun ada sebut, hampir-hampir kefakiran boleh membawa kepada kekufuran. Macam itu kan. Dan banyak orang selain daripada orang Islam ni pergi cari orang-orang ni untuk sampaikan makan pada awal, kemudian sampaikan agama kepada mereka. Maka kita pun sama. Pertama, kita kena bantu mereka keluar daripada lingkaran kemiskinan, kesusahan. Kemudian kita nak kena bantu apa yang kita boleh bantu anak-anak bangsa ni dalam pendidikan. Semua macam mana kita nak buat ni kalau kita tak pergi kenal mereka. Kita kena pergi sama-sama turun padang untuk mengenal mereka, untuk membantu mereka. Kerana satu bangsa yang susah dalam negara kita, dia akan efek kepada semua. Kita tak boleh satu bangsa dia teruk, kita diamkan. Oh, maknanya bukan bangsa aku, buat apa, aku nak buat apa-apa kan. Satu bangsa kalau teruk, dia akan efek semua. That's why kita kena sama-sama maju, sama-sama bantu satu sama lain. Adapun iman kepada Allah SWT itu adalah urusan Allah SWT. Kita boleh usaha, kita boleh bantu, tapi balik kepada Allah SWT. Itu pasal masuk apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Kita kalau bertakwa kepada Allah, satu binatang pun kita tak boleh bunuh. Asal dia adalah makhluk Allah SWT. Bertakwa kepada Allah, takut ini adalah ciptaan Allah SWT kan. Kalau kita hidupkan satu orang, seolah-olah kita menghidupkan semua. Kalau kita mematikan satu orang, seolah-olah kita mematikan semua. Pasal satu orang kalau kita bunuh tanpa hak dan keadilan, akan datang beratus beribu orang di belakang untuk meminta keadilan untuk diri orang tersebut. Pasal kalau jadi pemimpin, jadi orang agamawan, memimpin masyarakat, kita kena berlaku adil kepada semua. Tak kira apa bangsa dan agama. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya nak sentuh sikit lagi yang kalau kita cakap pasal Nabi kan, sebagai leader dekat Madinah, piagam Madinah, bagaimana Nabi terangkan banyak ciri-ciri yang perlu mereka ikuti supaya mereka semua dapat hidup aman dan damai dalam satu negara walaupun berbilang bangsa dan juga berbilang agama. Wallahu a'lam bishawab. Banyak lebar pula saya punya nasihat tu. Saya rasa Masya Allah lah Ustazah. Saya rasa macam refresh gitu sebab walaupun saya tak dapat jumpa Ustazah depan mata ni kan, tapi Ustazah rasa macam kat depan ni juga apa tu kata orang, ilmu tu tidak terhad pada dalam kelas, physical class, tapi macam online ni pun antara hikmah COVID kan, kita tetap dapat mengembangkan minda kita, dapat isu yang kita perbualkan sekarang ni pun tentang bergaul dengan masyarakat, dan ianya adalah sesuatu yang semua orang akan mengalami, semua orang akan experience, dan memang sangat-sangat bertepatan lah, iaitu ayat Allah SWT, waja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita ni semua diciptakan dalam berbilang-bilang, berlainan jenis, untuk saling mengenali. Banyaklah sekali saya dapat dalam perkongsian yang sikit ni, kata orang tu walaupun sikit tapi Masya Allah berkat. Terima kasih Ustazah. InsyaAllah. Doakan semua. Terima kasih Ustazah. Dan awak juga. Dan semua-semua bakal Ustazah bakal pemimpin supaya banyaklah bergaul, membantu masyarakat insyaAllah. Tak kira apa bangsa dan agama, kerana mereka itu semua adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan agar anda semua dapat ilmu yang bermanfaat. Kita banyak-banyak kena baca apa? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban
wa amalan mutaqabbalah. Kalau saya nak kupas ni aja nanti makan 1 jam pula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an kan, li ta'arafu tadi kan kita sebut ilman nafi'an. Katakan memahami orang, mencari berkenal-kenalan pun ilmu juga kan. Dan hari kita pun berilmu juga pasal kita saling kenal mengenal kan hari kan. Warizkan tayyiban, kita bincang bahawa membantu orang keluar daripada lingkaran kesusahan, mudah-mudahan dapat rizkan tayyiban kan. Kemudian amalan mutaqabbalah, atqakum indallahi atqakum kan. Supaya kita dapat amalan kita yang diterima. Biasa sedikit tapi amalan kita berkekalan dan diterima. Okey? Wallahu a'lam. Saya takut nanti saya cakap lagi 1 jam. InsyaAllah mungkin sesi akan datang pun Pergas akan undang Ustazah lagi. InsyaAllah, mudah-mudahan. Saya berbesar hati insyaAllah untuk menerima. Terima kasih Ustazah atas sama-sama insyaAllah. Saya rasa penonton, bukan sahaja penonton tapi saya pun sendiri dapat banyak sekali manfaat pada sesi kali ini. Saya harap ia pun dapat dipraktikan dalam kehidupan seharian kita dan memberikan kita semangat dalam menjalani kehidupan. Dan insyaAllah menjamin kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. InsyaAllah, amin. Amin. Sekian sahaja dari saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.